di balik 2 hari kita ada program di Jakarta, anjuran GMM, Global Movement of Moderation, yang diasaskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib, di mana delegasi kita ke sana diwakili oleh ramai lagi pihak-pihak, pegawai-pegawai kerajaan, ahli-ahli politik, intelektual dan selainnya. Kita adakan perbincangan dengan 2 kelompok NGO yang terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah ini kalau dihitung ahlinya hampir 40 juta. Nahdlatul Ulama dihitung ahlinya hampir 70 juta. Jadi ramai lah tu, takkan sikit kot. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka memiliki pendekatan yang pelbagai. Cuma apa yang saya nak kongsikan, satu kata sepakat, yaitu bila kita berbicara tentang moderation, tentang moderat, tentang kesederhanaan, seluruh pihak yang terlibat, sama ada daripada Malaysia, juga daripada Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, bahkan ucap tama disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri yang mewakili Perdana Menteri dan Seri Muhyiddin Yassin, bersetuju erti moderation ini, kesederhanaan ini, wasatiyah ini kembali kepada asasnya Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita berbicara tentang wasatiyah, kesederhanaan, ramai orang melihat kesederhanaan itu adalah pertengahan, tengah-tengah antara 2 perkara. Sebenarnya ta'rifan itu, nilaian itu salah dari kacamata Islam. Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, bila Allah menjelaskan tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, dan demikianlah kami menjadikan kalian itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, merujuk kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kami menjadikan kalian umat yang wasata, umat yang wasatiyah. Perkataan wasata ini ditafsirkan, kalau kita merujuk di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yang diartikan dengan wasata, kata Nabi yang tafsir sendiri, bukan saya. Nabi sendiri yang tafsirkan arti wasata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal adl, yaitu adil. Wasata maksudnya adil. Datang juga tafsiran daripada ulama-ulama tafsir yang popular, seperti Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, juga Al-Imam Ibnu Katsir sendiri, yang diartikan dengan wasata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang diartikan dengan wasata adalah al-khiyar wal afdal, yang terpilih dan yang terbaik. Itu maksud sederhana di dalam Islam, menurut kacamata Islam. Demikianlah juga maksud wasatiyah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada orang nak dialog lah, tak ada nak mula majlis. Tak ada mula lagi, dah bagi pain je tak. Ada orang nak berdialog, dengan saya. Saya minta lagi bagi saya 5 minit. 5 minit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita berbicara tentang wasatiyah, sederhana, kita nak wasatiyah dari seluruh aspek kehidupan. Kita nak wasatiyah dari sudut ekonomi.
Bila kita katakan wasatiyah dari sudut ekonomi, kita kembali kepada erti wasatiyah di sisi Islam, yaitu yang terpilih, yang terbaik. Maka kita nak ekonomi yang terbaik. Bila kita katakan nak wasatiyah dari sudut pentadbiran negara, kita juga nak al-khiyar wal afdal, yang terbaik, yang terpilih. Bila kita bercakap wasatiyah dari sudut Islam, dari sudut akidah Islam, kita nak akidah yang terbaik, akidah yang terpilih, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sebab itu kita berkumpul pada malam ini, tuan-tuan, bukan untuk menunding jari siapa benar, siapa salah, tetapi lebih kepada menyeru seluruh umat Islam, khususnya yang berada di sini di Taman Ikuin, agar kita kembali bersatu atas asas akidah yang bersifat wasatiyah, akidah yang terpilih, akidah yang terbaik, seperti mana yang dianuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana dengan akidah ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ia akan membawa kepada perpaduan. Sebab itu kata Allah di dalam Al-Quran, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Maka sekiranya mereka itu beriman seperti mana kalian beriman, kalian itu merujuk kepada para sahabat Nabi, maka nescaya mereka itu akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak jadikan para sahabat Nabi sebagai contoh untuk kita berakidah. Bagaimana tuan-tuan dan puan sekalian? Yang terpenting pada hari ini, pada malam ini, kita berbicara tentang perpaduan umat Islam. Perpaduan. Ini contoh yang dibawa oleh sahabat Nabi. Akidah Islam bersifat menyatu padukan umat Islam. Kalau orang mengaku dia berakidah dengan akidah Islam, tetapi dia merupakan punca kepada keretakan perpecahan umat Islam, pada akidahnya ada masalah. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, saya jemput orang yang nak berdialog ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berbahagia kursi kepada Ustaz Fatul Bari, Tuan Muhammad, beserta tuan-tuan, puan-puan yang kasih sekalian. Ini enggak Ustaz, saya ni ahli PAS sejak 23 Jun 1993. Habis SPM terus masuk ada. Jadi Ustaz, kita bila berbicara tentang bab akidah, bab moral, bab apa pun dalam negara kita ni, bila kita mencakup aspek politik, saya nak beritahu Ustaz satu pun, dan saya nak beritahu teman-teman ahli UMNO sekalian. PAS, setahu saya, PAS ditubuhkan asasnya untuk nak membawa, nak menggerakkan Islam sebagai wadah perjuangan. PAS, asas penubuhannya meletakkan Quran, Sunnah, Ijma' ulama, Qiyas sebagai asas perjuangannya. Sudah barang tentu perjuangan PAS ini tidak lain dan tidak bukan mesejnya untuk nak mempertahankan akidah. Yang kedua, mesej PAS untuk makluman Ustaz dan teman-teman yang hadir sekalian adalah untuk nak mempertahankan, sebab termaktub dalam perlembagaan PAS itu tujuannya ialah untuk nak mempertahankan kesucian agama Islam itu sendiri dari semua aspek Islam. Jadi dalam bab ini saya rasa PAS itu lebih ke depan dalam konteks perubahannya. Apakah UMNO yang Ustaz faham selama ini juga berjuang ke arah itu? Tuan dan puan sekalian, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Reza.
perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan nilai Islam, sekiranya ia dilafazkan oleh umat Islam, bahkan dijadikan sebagai satu dasar dan perlembagaan, mana-mana pihak, seluruh umat Islam, tak kira UMNO, tak kira mana-mana parti, tak kira yang non-partisan, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena iktiraf ia sebagai satu kebaikan. Dasar itu saya puji secara prinsipnya, meletakkan Al-Quran, meletakkan As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai satu sumber, sebagai satu manhaj kepada PAS itu sendiri. Begitu juga telah menyatakan bahawasanya asas perjuangan mereka adalah untuk Islam. Saya nak maklumkan di sini bahawasanya kalau diteliti dan dirujuk juga di dalam perlembagaan dan dasar-dasar UMNO, di mana dinyatakan di dalam dasar UMNO bahawasanya antara tujuan ditubuhkan UMNO adalah untuk memartabatkan Islam, menegakkan Islam, mengembangkan Islam dan mempertahankan Islam dalam negara ni. Relax tu. Tak habis ini. Jadi dari satu sudut, di sana ada keserasian atau tidak sepatutnya? Sepatutnya kena ada keserasian. Sepatutnya kena ada perpaduan. Itu dari satu sudut. Dan atas titik inilah sepatutnya perlu wujud kerjasama antara UMNO dan PAS. Itu satu. Yang kedua, ini sebagai satu muhasabah. Tak kira sama ada kepada UMNO ataupun kepada PAS, kita berhak untuk meletakkan dalam dasar kita Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Kita berhak untuk meletakkan dalam dasar kita menegakkan, memartabatkan Islam. Tapi pada masa yang sama kita nak secara praktikal hal tersebut dilaksanakan. Jangan sekadar kita bercakap. Ya. Sekarang saudara dah lebih 50 tahun dah. Dah lebih 50 tahun dah. UMNO dalam menegakkan proses itu. Di mana UMNO sekarang? Okey, tuan-tuan. Dia macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Hujah 55 tahun memerintah. Tuan-tuan, kita melalui proses peralihan yang sangat dahsyat. Bermula daripada kemerdekaan, nak capai kemerdekaan. Dalam keadaan pada ketika itu negara kita teruk, tuan-tuan dan puan sekalian. Dengan Jepunnya, dengan Britishnya. Dan pada ketika itu umat Islam bersatu padu untuk memastikan kemerdekaan. Kerana dengan kemerdekaan kita dapat mengurus tadbir negara kita dengan baik. Daripada situ, tuan-tuan, baru kita kembangkan. Saya cakap betul-betul, kita nak cari tahun 70-an orang yang pakai tudung labuh. Kita nak cari tahun 70-an orang yang pakai purda. Kita nak cari tahun 70-an orang yang lengkap tutup auratnya. Susah, bukan senang. Dan perkara tersebut dilihat secara jelas berlaku perkembangannya pada hari ini, sehingga kita mampu melihat orang pakai purda, orang pakai tudung labuh dan sebagainya. Dan satu perkara yang perlu kita maklumi di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, beza bila berlaku peralihan generasi. Generasi yang ada pada hari ini, generasi muda, saya katakan dalam lingkungan usia 20 hingga 40 tahun, 20 hingga 30 tahun lah kita katakan, mereka ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka tidak melihat bagaimana nak capai kemerdekaan. Mereka tidak melihat dan mengetahui kesusahan, keperitan, kepayahan yang dihadapi oleh nenek moyang kita untuk memastikan kemerdekaan itu berlaku. Sedangkan tugas kita pada hari ini mengisi kemerdekaan. Dalam proses mengisi kemerdekaan inilah kita bawa agenda Islam. Ruangan dah ada, dalam perlembagaan dah ada Islam sebagai agama persekutuan. Ya, Ustaz. Itu program Islamisasi UMNO. Di mana perlembagaan UMNO meletakkan undang syariah? Hudud itu di mana? Kisas itu di mana? Dalam pelaksanaan itu di mana sekarang? Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Relax. Kita berdialog. Kita berdialog. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu hudud sekarang ni saya minta Al-Fadhil Ustaz Reza, teman-teman kita mungkin di belakang sana, mana-mana tempat pun, kita melihat Islam itu dari kacamata yang luas. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan sekalian, apa maksud Islam? Tidak ada satu takrifan yang ditemui dalam kitab-kitab Arab, bahkan dalam kitab tafsir, kitab hadis diterjemahkan Islam itu adalah hudud. Tak ada. Yang diterjemahkan Islam, kita ambil satu contoh tafsiran terjemahan Islam. Dia katakan Islam itu adalah apa? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah menerima,
sesuatu yang datang daripada Allah dengan mengesahkan dia. Satu. Yang kedua, berpegang teguh dengan agamanya. Dan yang ketiga, membebaskan diri daripada syirik dan sekutu-sekutunya. Daripada sini kita melihat Islam itu cakupannya luas. Merangkumi rukun Islam yang 5. Kita ada syahadah, akidah. Kita ada salat, kita ada zakat, kita ada puasa, kita ada haji. Kita ada sistem ekonomi Islam. Dan perkara-perkara ini telah dipraktikkan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Dan telah dirasai oleh umat Islam dalam negara kita. Cuma, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak kata kita sempurna. Saya tak kata kita lengkap. Kita masih kurang. Kekurangan inilah yang perlu diisikan dengan perpaduan. Duduk jawab. Duduk tak buat pun. Berpadu dalam konteks yang luas. Kan berapa tahun tak buat uduk. Sekarang soalnya, bila kita berbicara tentang Islam, UMNO dilihat. UMNO dah Dia jalan. Kita bagi ruang. UMNO dilihat dalam segala aspek dia, dalam aspek pentadbiran dia, dalam aspek apa sekalipun. Dilihat UMNO ini dia lebih kepada membudayakan politik pluralisme kan. Dalam Islam ni ada apa kan? Ada slogan. UMNO menslogankan Islam saja. Tak lebih betul kan? Tuan-tuan, kita bagilah bagi Chan. Kita bagi Chan. Saya tak mau apa yang berlaku pada saya berlaku pada Ustaz Reza. Saya pergi ke Kelantan, Kota Baru untuk berdiskusi, dijemput oleh PAS. Tapi saya nak cakap, start cakap ke Nabu. Jadi kita tak mau kita ikuti contoh yang sama. Apa yang saya nak katakan di sini, isu kronisme, isu macam tadi isu hudud. Tuan-tuan, kita tak menolak hudud. Kita cuma sekarang ni semua perlu ketahui bahawasanya satu kejayaan besar yang telah dicapai oleh Jabatan Agama Islam ataupun kementerian ataupun bukan kementerian Menteri Agama kita Datuk Seri Jamil Khair, iaitu di zaman beliau telah berjaya menaikkan taraf mahkamah syariah daripada 3 lapisan kepada 5 lapisan untuk disamakan dengan mahkamah sivil. Ini proses yang sepatutnya kita dahulukan. Nak cakap bahawa hudud mahkamah syariah pada tahap itu tak dipertingkatkan macam mana? Buat secara bertingkat. Bukan agresi, bukan kita katakan kita keterlaluan sehingga menidakkan realiti yang ada. Kita kena akui kelemahan kita kena akui kekurangan kita. Dan kita sekarang dalam proses mengisi, dalam proses memperbetulkan, dalam proses meningkatkan. Itu satu. Yang kedua, isu kroni. Kroni ini isu sangat subjektif. Nepotism, kronism. Saya katakan orang yang di antara mula-mula menyentuh tentang isu kronism, nepotism ini tuan-tuan dan puan sekalian, akhirnya parti mereka menjadi parti kroni. Akhirnya parti mereka menjadi parti anak beranak kaum keluarga. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya perkataan kroni, nepotism, ia sangat-sangat subjektif. Sekiranya orang tersebut benar-benar memiliki kelayakan, apa masalahnya? Walaupun dia anak apa? Sekiranya dipilih oleh orang ramai, sekiranya disukai oleh orang ramai. Tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang kita melihat kronisme dari sudut perkara yang sangat sempit. Orang tolong orang, YB ke, Perdana Menteri ke, ataupun sesiapa ke, ketua bahagian ke, dia tolong orang Melayu, dia tolong orang-orang dia. Tuan-tuan, dia tolong orang Islam, contohnya. Kemudian bila dia tolong orang tu berjaya, automatik orang tu akan dekat dengan dia. Dah tolong. Konsep kita katakan dalam budaya Melayu sendiri pun orang kenang budi. Biasa. Jadi kalau tak mau kroni selepas ni, kita tolong orang, pastikan dia jangan berjaya. Maka tak ada kroni. Pasti dah tak berjaya, semua orang meluat, dah tolong tak berjaya, tolong tak berjaya. Senang. Bila kita tolong berjaya, tuan-tuan, ini isu kroni yang nak settle bagi Prabil. Tuan-tuan, pasal benda ni, tuduhan kroni ni bukan berlaku pada zaman ni saja. Tuduhan kroni ni daripada zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bayangkan sahabat Nabi yang dijanjikan syurga pun dituduh kronisme, nepotisme yang dijanjikan syurga. Apa tadi kita pada hari ini? Jadi satu hal yang biasa. Cuma
perlu dibuktikan adakah orang yang terpilih itu benar-benar layak atau tidak layak. Kalau dia tak layak pun, istilah dan isu kronisme juga nepotisme. Wallahu a'lam. UMNO dia diasaskan, perlembagaan dia dan perlembagaan negara sekarang ni dah selama lebih 50 tahun UMNO merintah ni, dia masih lagi mengekalkan perlembagaan penjajah. Dan di sana dilihat UMNO tidak ada unsur jihad, sedangkan PAS dia melaksanakan segalanya atas unsur jihad. Derma dia jihad, perjuangan dia jihad, sedekah jihad. Ustaz, apa Ustaz? Campur di komunis. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita bercakap perlembagaan, kita kena faham perlembagaan kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya nak tanya soalan ni. Zaman Nabi dalam Piagam Madinah, Nabi SAW ketika mana menyusun perlembagaan Piagam Madinah, ada semua seingat saya 47 fasal. 47 fasal. 21 fasal daripada 47 fasal khusus untuk orang Yahudi dan juga orang Kristian, bukan Islam di Madinah. Maknanya Piagam Madinah, yaitu piagam Islam, sistem perlembagaan Islam yang pertama, turut menjaga hak-hak non-Muslim. Itu sistem perlembagaan Islam. Jadi saya nak kata pada hari ini, tuan-tuan dan puan, sistem perlembagaan kita yang ada sekarang, cuma bagi satu, kat mana yang tak Islami? Mungkin dari satu perspektif, dari satu sudut, pelaksanaan undang-undang ataupun hukum hudud, hukum qisas. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu kita katakan insya-Allah kita dalam proses kajian, kita dalam proses memastikan mahkamah syariah di-upgradekan, kemudian kita akan terapkan dan serapkan di situ. Itu satu proses. Tapi perlembagaan, sistem perlembagaan kita yang ada, perlembagaan kita dibuat oleh siapa? Manusia. Perlembagaan kita, tuan-tuan dan puan sekalian, orang duk panggil Lord Red. Tuan-tuan, orang kata inilah, suatu ketika dahulu mereka kata ini perlembagaan kufur, disusun oleh Lord Red dan sebagainya. Tuan-tuan, sebenarnya perlembagaan kita itu memang disusun oleh Lord Red, tetapi idea asas kepada perlembagaan kita, kemudian endorsement-nya datang daripada Raja-Raja Melayu. Tuan-tuan, dan Raja-Raja Melayu, kalau kita katakan perlembagaan itu perlembagaan bukan Islam, perlembagaan kufur, mengapa di sana ada Islam adalah agama persatuan? Kemudian hak-hak orang Islam, hak orang Melayu, kuasa Raja-Raja Melayu, kemudian kuasa agung, yang mana di bawah kuasa agung, tuan-tuan dan puan yang tertinggi, berkuasa sepenuhnya tentang agama dalam negara ni. Jadi kita katakan perlembagaan kita yang ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, perlembagaan itu sendiri dah Islami. Tak ada satu patah pun perkataan sekular. Tak ada. Tak ada. Perlembagaan sekular tak ada. Perkataan-perkataan yang jelas menyangkahi prinsip nilai akal Islam tak disebut, tak jelas. Jadi walau bagaimanapun, secara prinsip, saya umat Islam. Mungkin orang ni kata clear, tak ada apa masalah, tak ada kurang langsung. Secara prinsipnya saya katakan, mungkin di sana ada kelemahan, ada kekurangan yang perlu kita akui. Dari situ, tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita katakan ada kelemahan, kita nak ubah, kita nak perbetulkan. Kalau kita tak diberi mandat, macam mana kita nak perbetulkan? Maka kita minta kita diberi mandat. Kita minta 2/3 bagi sokongan, insya-Allah. Dengan sokongan tersebut, kita akan lakukan perubahan demi kemaslahatan dan kepentingan Islam dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, bercakap pasal isu kita katakan perlembagaan yang saya sebutkan tadi. Bila kita teliti pada hari ini manifesto antara Pakatan Rakyat, manifesto antara PAS, DAP dan juga PKR. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa isi kandungan manifesto? PAS yang menyebut dalam dasar perjuangannya Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. PAS yang menyebut dalam dasarnya memperjuangkan Islam, negara Islam, hudud dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam manifesto Pakatan Rakyat, perkataan ini tidak timbul. Perkataan ini tenggelam. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang saya nak katakan di sini? Selama ini berapa ramai manusia dikafirkan? Selama ini berapa ramai manusia disesatkan? Selama ini berapa ramai manusia dikufurkan dan sebagainya? Ini realiti yang berlaku. Tapi tiba-tiba mereka pada hari ini atas nama kononnya tahaluf siasi, perjanjian demi kepentingan politik,
Tuan-tuan sanggup gadaikan dengan menggunakan dulu negara Islam, sekarang negara berkebajikan. Saya secara amanah sebagai seorang Muslim, saya tak mau terus menghukum. Saya tanya kepada Ketua Pemuda PAS, apa yang diartikan dengan negara berkebajikan? Kata beliau, yang diartikan negara berkebajikan dalam manifesto ini adalah negara Islam, bersyikat Islam, melaksanakan hukum Islam. Saya tak bagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini pentas kami. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila saya tanya, bila kita dengar Islam, saya kata kalau macam ni, Syekh kata, saya kata okey, bagus. Tapi saya tanya kepada beliau, adakah tafsiran negara berkebajikan DAP sama dengan tafsiran negara berkebajikan versi PAS? Tak sama. DAP mengatakan negara berkebajikan versi kami adalah negara sekular. Jadi di mana perjuangan PAS? Jadi ini saya katakan, kalau sekadar kita nak meletakkan dalam dasar perlembagaan kita, tapi kita tak mampu untuk praktikkan semaksimal mungkin, maka sia-sia dasar kita. Allah. Okey Ustaz. Dalam Islam kita diajar ya antu'addul amanah ila ahliha. Konsep yang jelas Ustaz. PAS mengajak menyeru ke arah keadilan sedagan dalam segala aspek pengurusan, pentadbiran. Nakkan keadilan Ustaz. Satu. Tapi rakyat melihat kerajaan yang ada sekarang sering berlaku tidak adil kepada rakyat, terutamanya kepada kebebasan media, hak masyarakat untuk berhimpun dan sebagainya. Di mana keadilan yang kerajaan beri kepada rakyat? Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia macam ni. Arti adil itu pun pada hari ini subjektif. Kita boleh nak kata orang tu tak adil. Kerajaan tak adil, kerajaan makan duit rakyat, kerajaan rasuah. Tuan-tuan, janganlah kerana masalah individu kita hukum keseluruhan. Itu sebenarnya yang tidak adil. Sebab itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana jenayah sesuatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil ke atasnya. Berlaku adillah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Bahkan kalau kita ambil hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak sekali dalam isu yang membabitkan keadilan. Nabi SAW bahkan pernah menyatakan akan menghukum anaknya sendiri kalau anaknya mencuri. Law anna Fatimah sarqat la qata'tu aydiyaha. Kalau sekiranya Fatimah mencuri, aku tetap akan potong tangan Fatimah. Tapi pada hari ini, bila kita lihat perkara yang berlaku sebaliknya. Apabila kena dekat UMNO, diserang habis-habisan. Bila kena dekat dia, sunyi-sunyi. Ini masalah. Bila diam, tak bunyi, sunyi. Sama ada pengamal media sosial, saya salah seorang pengamal media sosial. Saya aktif di Twitter, saya aktif di Facebook juga kadang-kala. Juga di blog, ada ceramah-ceramah di YouTube dan sebagainya. Tuan-tuan, bila kena dekat kita, khuyuh. Bila kena dekat dia, diam sunyi-sunyi. Saya ambil satu contoh tahun lalu ada pemimpin tertinggi dalam kerajaan kita menghadiri majlis Pongal. Okey. Dia orang SMS, dia orang tweet saya, dia orang Facebook, dia orang kata, mana ni suara pemimpin menghadiri majlis Pongal dan sebagainya, pakai dengan bunga dan sebagainya. Tuan-tuan, tak sampai seminggu keluar. Bukan kakak pakai bunga, tanduk dia lagi. Tak, saya bukan nak kata apa. Pada ketika itu, tak ada seorang daripada kalangan mereka mengkritik, kita katakan marah ataupun bertanyakan soalan yang sama kepada saya, tak ada. Jadi saya kira benda ni, ini yang saya katakan tidak adil dalam kita menghukum. Jadi saya katakan, isu tak adil sangat subjektif. Jangan kerana seorang punca masalah kita nak hukum semua. Dasar clear. Kerajaan berusaha untuk melakukan keadilan kepada semua masyarakat. BRIM pada hari ini diberikan tanpa mengira parti politik, tanpa mengira kecenderungan. Jadi ini di antara contoh. Tuan-tuan dan puan. Jadi kita minta untuk tuan-tuan, kita minta untuk nak menghukum orang tu tak adil. Bagi-bagi dah. Kita minta orang tu adil ataupun tak adil, perlu dilihat apa isunya.
Sekadar laungan, kerajaan tak adil. Pilihan raya tak adil, pilihan raya tak adil. Macam mana Selangor boleh menang? Pilihan raya tak adil, macam mana Kelantan boleh merintah hampir 20 tahun? Pilihan raya tak adil, macam mana Pulau Pinang boleh menang? Pilihan raya tak adil, macam mana Kedah boleh menang? Tuan-tuan dan puan sekalian, ini macam mana? Okey, Ustaz. Okey, gitu. Saya terima. Cuma tanya satu. Dalam kehidupan berakidah, saya sangat kasih kepada ibu saya. Yang Ustaz tersebut tentang amanah hadi-hadi ni siapa Ustaz? Kat mana saja? Amanah hadi-hadi ni kenapa kena sentiasa dihidupkan? Asal-asal nak pelihara raya benda ni main, isu ni main. Sedangkan satu yang keduanya, sedangkan dalam masa yang sama UMNO dilihat sebagai parti yang asabiah. Sebab itu amanat hadi keluar. Dalam keadaan nak memperingatkan masyarakat dan rakyat bahawa mengekalkan perlembagaan itu sebagai satu benda yang menjadikan kufur dan sebagainya, dalam masa yang sama menjadikan UMNO sebagai parti asabiah yang karat ni biru tak boleh nak dibasuh. Itu anggap pah je. Okey, tuan. Isu ada dua isu di sini. Satu isu amanah hadi dan yang kedua isu asabiah. Isu amanah hadi ni, tuan-tuan, dia memang kita lihat dia dekat nak pilihan raya dia muncul. Cuma kali ini yang memunculkan dia bukan UMNO. Yang memunculkan dia Cikgu Non. Cikgu Non siapa? Cikgu Non orang PAS. Cikgu Non yang tulis buku Kafirkah Aku. Cikgu Non yang sensitif dengan isu yang berlaku di Mali. Jadi ini adalah yang ditimbulkan dan dibangkitkan kembali oleh Cikgu Non. Kita sambut, dan apa yang kita minta? Saya minta supaya amanat tersebut ditarik balik saja. Amanat itu ditarik balik kerana amanat tersebut puluhan tahun menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Kita nak berakidah dengan akidah sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Sahabat Nabi, akidah mereka menyeru pada perpaduan, bukan perpecahan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila diteliti amanat tersebut, sahabat saya, bukan orang jauh, bukan orang ketiga keempat, sahabat saya sendiri, sekretari kepada Pertubuhan Ilmuwan Malaysia. Tuan-tuan dan puan sekalian, realitinya berlaku kepada ibu dan bapanya. Penceraian berlaku. Mengapa? Berbeza politik. PAS dengan UMNO, realiti berlaku. Bukan main-main, bukan cerita. Cuma kita nak bawa ke tengah benda ni orang bercerai, takkan nak pergi masuk Sarawak. Tapi benda ini dirasai, tuan-tuan. Orang tak makan sembelihan. Dia mari sejak kedua dia tak makan, walaupun abang dia sendiri. Jadi takkanlah isu yang seperti ini kita boleh katakan isu ini isu kecil. Takkan kita masih boleh pertahankan perkara yang seperti ini. Pada amanat tersebut ada unsur-unsur, tuan-tuan, ada unsur-unsur pengkafiran kaum muslimin. Jadi bagaimana orang yang telah mati, tuan-tuan dan puan sekalian, yang berakhir dengan akidah ini, yang meyakini akidah ini, kerana amanat tersebut jelas mengkafirkan perlembagaan. Sedangkan pada hari ini mereka PAS bersama-sama dengan Pakatan Rakyat, DAP dan juga PKR bersetuju mempertahankan perlembagaan yang sedia ada. Masya Allah. Dulu PAS kafirkan perlembagaan, sekarang ini PAS mempertahankan perlembagaan. Itu perjanjian manifesto yang saya kira ahli-ahli PAS perlu celek mata, buka, teliti manifesto tersebut. Bermakna ente nak kata bahawa PAS sebagai sumber perpecahan masyarakat. Ya. Saya katakan dalam keadaan pada hari ini PAS membawa kepada perpecahan umat Islam. Yang kedua isu asabiyah. Tuan-tuan, yang kedua isu asabiyah. Isu asabiyah ini saya kira tuduhan lama dah kepada UMNO ni, lama dah isu asabiyah ni. Asabiyah ni satu perkataan yang disalahfahami.
Bila orang cakap bangsa, dia kata asabiyah, dia kata resis. Tuan-tuan, ini salah. Dalam Islam, Allah sendiri mengiktiraf kewujudan bangsa-bangsa dalam Islam. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu terdiri daripada lelaki dan wanita, terdiri daripada kaum, puak, bangsa, agar kalian semua saling kenal mengenali antara satu dengan yang lain. Allah mengiktiraf kewujudan bangsa. Bangsa itu ada. Dan Nabi SAW juga mengiktiraf kewujudan bangsa. Nabi daripada bangsa apa? Quraisy. Contoh saya bagi. Dengar dulu ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini bangsa ni kita kena clear. Adakah bila kita kata kita mempertahankan Melayu berarti kita asabiyah? Tuan-tuan, kita kena faham betul-betul. Beza antara mempertahankan hak-hak bangsa Melayu dengan mempertahankan orang lain dan mengambil hak-hak orang lain. Yang tu, yang kedua tak betul. Kita pertahan bangsa kita, kita ambil hak orang lain. Tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi kalau kita pertahankan hak orang Melayu dan kita tunaikan hak-hak bangsa Cina, tunaikan hak-hak bangsa India, tuan-tuan dan puan sekalian, maka itu tak dikategorikan sebagai asabiyah. Sebaliknya itu adalah sunnah. Tuan-tuan, cuba tengok Nabi SAW. Nabi memberi hak kepada bangsa Quraisy. Apa hak yang Nabi bagi kepada mereka? Al-a'immatu min Quraisy. Imam, pemerintah, khalifah kena bagi kepada bangsa Quraisy. Itu zaman Nabi SAW. Jadi Nabi memperuntukkan orang tak bertengkar dah. Golongan Ansar tak bertengkar, tak nak ada jawatan tersebut kerana diberikan kepada bangsa Quraisy. Itu hak bangsa Quraisy. Macam itu juga bila kita kata dalam konteks negara kita, Melayu ada haknya, Cina ada haknya, India ada haknya. Jadi pihak yang menunaikan hak-hak bagi setiap bangsa ini, pihak ini dikategorikan sebagai pihak yang adil. Adapun pihak yang cuba menggadaikan hak-hak bangsa lain, dia cuba nak gadaikan hak bangsa Melayu contohnya, dia cuba nak gadaikan hak bangsa Cina, dia cuba nak gadaikan hak bangsa India, maka pihak tersebut dikategorikan sebagai asabiyah. Wallah. Tuan dan puan yang dikasihi, itulah sebahagian daripada apa yang saya rasa, apa yang kami orang PAS rasa. Persoalan-persoalan yang bermain dalam benak fikiran kami, yang mana kami hanya berada di atas gelombang, di atas pentas kami sendiri. Yang mana orang PAS ini, tuan-tuan, saya PAS, saya sebut, saya belum keluar, saya tidak akan keluar ke PAS. Malah ni keluar lah. Saya nak sebut tuan-tuan, saya nak sebut apa? Saya nak sebut tuan-tuan. Saya sebelumnya tuan-tuan, nasib baik harga TV itu 1,000-2,000 tuan-tuan. Kalau TV itu harga 20 duit, aku sepak hari-hari. Tak boleh tengok langsung, tak boleh dengar langsung. Apa saja penjelasan, apa saja propaganda yang dibuat oleh kerajaan, saya tidak akan tengok. Itu tak sok namanya. Saya juga lama tak baca surat khabar. Asabiyah lah tu. Saya kawan baru nak surat khabar. Asabiyah lah tu. Okey, saya nak tuan-tuan nilai. Saya nak tuan-tuan nilai. Bagi peluang. Okey? Oleh kerana itu tuan-tuan, oleh kerana itu, menyedari hakikat ini, saya kira cukuplah ianya menjadi kebodohan saya. Alhamdulillah. Cukup ianya mendoktrinkan kebodohan saya dan kawan-kawan saya dalam PAS yang lain. Saya menyeru, saya menyeru kepada teman-teman PAS yang lain bermuhasabah, mengambil pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Oleh karena itu,
Bila kita kembali rujuk kepada Al-Quran, kita kembali rujuk kepada hadis, di sana ada perintah yang dinyatakan oleh Nabi SAW supaya kita sebagai umat Islam dan tuan-tuan kita berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ke ada Syiah sini campai. Yang manhaj huru-hara panggil dulu dalam PAS menyerang sahabat kita seagama seakidah dengan kita daripada UMNO. Oleh kerana itu Allah perintah kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Saya mengambil peranan dengan kawan-kawan, mengambil prinsip fa aslihu, memperbaiki. Saya menyeru kepada teman-teman saya dalam PAS untuk kali ini dan seterusnya memberikan sokongan walak kepada kerajaan yang ada dalam konteks tapi ada syarat. Kami memberikan walak, memberikan sokongan kepada kerajaan, memberi dukungan kepada UMNO dan Barisan Nasional kepimpinan Datuk Najib di atas perkara yang makruf sahaja. Dan kami berlepas diri terhadap perkara-perkara mungkar yang dilakukan. Itu prinsip kami. Tak apa. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak hold sikit lagi Ustaz, jangan marah. Saya nak memberikan laluan kepada sahabat saya. Sahabat saya ketua Penaja PAS Cawangan Taman Iklim untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya mesti hormat sahabat saya Fadil Muhammad Khairi bin Haji Awang untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai komitmen kami, sokongan kami kepada Kerajaan Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya 2013 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man amma ba'd. Alhamdulillah, majlis pada pagi ini berlangsung dengan jayanya dan penduduk-penduduk Taman Iklim khasnya mendapat sedikit maklumat yang boleh dijadikan bekalan atau yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk memahami keadaan politik semasa yang berlaku di Malaysia. Kehadiran saya pada malam ini adalah atas kapasiti Ketua PAS Taman Iklim ataupun mungkin isu teknikalnya akan dipetikaikan sebagai PAS Cawangan, PAS Penaja Taman Iklim. Jadi itu tidak menjadikan masalah bagi pihak ahli dan juga saya selaku Ketua Cawangan. Jadi penubuhan cawangan PAS Taman Iklim rentetan daripada PRU12 ditubuhkan pada bulan 1 Januari 2010. Jadi rentetan demi rentetan, kekecewaan demi kekecewaan yang kami sebagai ahli bawah, ahli biasa, grassroots, yang kadang-kadang kita melihat ahli biasa ini terlalu sinis ataupun terlalu jijik dipandang oleh Presiden sendiri, terlalu sinis, terlalu jijik dipandang oleh Mursyidul Am sendiri. Kerana ahli biasa ini kadang-kadang tidak mampu menyuarakan pandangan atau pandangan ahli biasa ini tidak akan diambil sebagai contoh. Jadi saya sebenarnya ada banyak perkara yang kekecewaan yang hendak dikongsi, tapi berdasarkan dialog tadi ataupun perbahasan ilmiah tadi telah banyak masalah-masalah ataupun kekecewaan yang pihak ahli bawahan grassroots insya-Allah terjawab oleh Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari. Okey, di sini saya cuma nak berkongsikan kekecewaan berkaitan dengan agama. Jadi kalau kita sebagai orang Islam bila kecewa dalam agama adalah satu kekecewaan yang sangat dahsyat. Kita bukan kecewa ekonomi, kita bukan kecewa kegagalan perniagaan, tapi kami sebagai ahli melihat
perjuangan PAS gagal memartabatkan Islam. Jadi kekecewaan agama ini bermainkan satu emosi yang sangat mendalam. Kalau ikutnya pada malam ini saya sangat emosional. Kerana rentetan-rentetan ini tak dipandang langsung oleh pihak kepimpinan. Jadi saya melihat penggabungan Pakatan Rakyat, atau lebih saya ingin mengungkapkan dengan perkataan Pakatan Syaitan, kerana isu DAP saya tak mau ambil tahu hal PKR, sebab daripada awal penubuhan pun saya sebagai ahli PAS sangat tak bersetuju. Jadi saya melihat kita berhadapan dengan isu DAP dan juga isu dalaman PAS itu sendiri. Jadi kita melihat di mana Tok Guru sendiri mendoakan untuk menegakkan syariat Islam, tetap dengan meminta bantuan daripada Allah untuk menegakkan syariatnya, tetapi dalam masa yang sama memohon bantuan daripada kafir, daripada PKR, yang jelas akidah pemimpin-pemimpin akar umbinya adalah akidah pluralisme, iaitu agama yang sama rata. Ini adalah satu akidah yang sebenarnya sepatutnya kita tolak lebih awal lagi. Tidak akan berlaku langsung tahalusiasi ke apa tahalus sekalipun, tidak perlu ada pergabungan di situ. Jadi saya selaku PAS dalam Taman Queen juga melihat pemilihan pemimpin-pemimpin PAS selepas muktamar yang terbaru. Kita lihat pelantikan pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin saya, pemimpin-pemimpin saya yang lepas, penuh dengan seperti mana yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Reza, penuh dengan pasembornya, penuh dengan mi rojaknya, penuh dengan cakotiaunya dalam tu, yang akidah mereka, pagangan mereka sama sekali dalam PAS sendiri tidak mampu nak memartabatkan agama. Jadi rentetan daripada kekecewaan ini, saya mengambil keputusan, dan sebenarnya saya telah pun menyuarakan hasrat saya untuk melepaskan jawatan sebagai Ketua PAS Cawangan Taman Queen dan juga ahli PAS. Tetapi atas nasihat daripada sahabat-sahabat, dia kata kalau sekiranya sekarang saya melepaskan jawatan, membubarkan cawangan adalah tidak relevan daripada pandangan pimpinan-pimpinan PAS. Jadi motif saya di sini, mesej saya di sini adalah kami kekal di dalam PAS, kekal sebagai ahli PAS, tapi pada PRU 13 ini kami berikrar untuk memberi sokongan mutlak kepada Kerajaan Barisan Nasional dan menjaminkan kejayaan untuk menawan kembali negeri Selangor. Dalam nada yang sama, tuan-tuan, dalam nada yang sama, saya dan sahabat dan teman-teman yang lain, saya minta teman-teman yang ada, kita memberi isyarat dan signal yang jelas kepada kepimpinan PAS. Berubahlah sebelum anda diubah. Saya ulang signal kami, berubahlah sebelum anda diubah. Dengan maksud bahawa agama yang anda katakan untuk perjuangkan itu letak di atas pesada dia tersendiri. Nyahkan Kaplasin, nyahkan Limbuan A, nyahkan Anwar, nyahkan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, signal kami nak beritahu, tidak ada presiden, tidak ada jawatan kuasa PAS pusat, tidak ada jawatan kuasa PAS kawasan yang turut merancang rampasan kuasa di Masjid Al-Muttaqin. Ingat? Saya tidak akan redha selamanya ila yaumil qiyamah, itu pendirian saya. Tidak akan adanya majlis syura ulama tanpa ahli. Kami berdiri sebagai ahli. Dan saya nak sebut hak kami sebagai ahli yang dipandang sinis oleh Presiden baru-baru ini. Siapa dia merujuk kepada Ustaz Kasar, dia sebagai ahli biasa saja. Saya nyatakan bahawa ahli biasa ini boleh memberi impact dalam pilihan raya yang akan datang. Kami
akan memberikan impact itu sebagai peringatan kepada anda semua. Saya ingat itu stand saya dan sahabat di Taman Ipin, dan saya terus memberikan laluan selesa kepada Al-Fadhil Ustaz, dan saya minta tuan-tuan jika ada soalan boleh ditemukan selepas ini kepada Al-Fadhil Ustaz Fatul Bari. Allahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak menjawab isu kawasan Dun Seri Serdang dan juga Puchong. Jadi saya berharap Al-Fadhil Ustaz Fatul Bari dapat menjawab dengan jelas soalan yang hendak saya kemukakan ini. Soalan yang pertama, dalam keadaan politik hari ini, kita melihat hakikatnya PAS adalah minoriti yang diketuai oleh majoriti DAP. Dijangkakan undi kaum Cina akan bertumpu menyokong DAP hasil dari tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada kerajaan. Apakah kedudukan politik negara sekiranya 80% kerusi yang didominasikan oleh kaum Cina dimenangi oleh DAP? Bukankah ini akan mengakibatkan ketidakstabilan politik, seterusnya mempengaruhi ekonomi negara? Soalan kedua, apakah komen UFD berhubung kes seorang budak Cina yang dipenjarakan sebulan dan denda RM8,000 berikutan perbuatan beliau mengangkat isyarat lucah kepada Permaisuri Agong? Isu dia di sini tidak pernah berlaku sebegini kepada institusi sultan yang selama ini kita sanjung selaku institusi yang mengawal agama. Tetapi setelah 50 tahun perkara ini berlaku. Jadi di manakah kegagalan dalam menjawab isu seperti ini? Ya, saya silakan Ustaz. PAS kena bantu calon Melayu. Tuan-tuan dan sekalian, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya. Saya kira begitu bersemangat sekali Al-Fadhil Ustaz Reza dan juga Syekh Khairi. Tuan-tuan, bila kita berbicara tentang isu pengundi Cina, berbangsa Cina di PRU yang akan datang, kita lihat pada hari ini secara khususnya DAP dan juga MCA, dua parti Cina yang terbesar, juga gerakan satu lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selama ini hampir 50 tahun lebih kita sudah merdeka. Kemerdekaan kita dalam tempoh 50 tahun lebih ini seimbang. Kita imbangi dari sudut kuasa ekonominya, kita imbangi dari sudut penghormatan yang diberikan kepada agama-agama, hak-hak selain daripada hak orang Melayu. Kita imbangi dengan kewujudan MCA dalam Barisan Nasional. Bahkan pada hari ini bila kita berbicara tentang ekonomi, siapa yang kuasai ekonomi? Siapa yang kuasai ekonomi? Sebut buka sikit. Cina. Orang Cina. Tuan-tuan, kita tak marah. Ada kita kata tak puas hati kan? Pukul dia kata tak ada. Kita menghormati. Tuan-tuan dan puan sekalian, bahkan senarai 10 orang terkaya di Malaysia, 7 orang daripadanya orang Cina. Melayu 2 orang, India seorang. Jadi tuan-tuan, ekonomi dikuasai oleh orang Cina. Dan apa yang menyedihkan pada hari ini, parti seperti DAP, tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira resis. Cuba menimbulkan isu-isu yang menyentuh sensitiviti antara agama, juga sensitiviti antara bangsa. Antara bangsa. Tuan-tuan, kita tak ada sekolah kebangsaan jenis Melayu. Ada? Tak ada. Tapi kita ada di sana sekolah kebangsaan jenis Cina. Di negara Cina pun tak ada sekolah kebangsaan jenis Cina. Tuan-tuan. Jadi tapi tak apa, kita bagi, no problem. Tak mau gaduh. Mengapa kita bagi, tuan-tuan? Sebab kita mengiktiraf
kemerdekaan yang kita capai tahun 1957 adalah hasil usaha bersama. Kita iktiraf, tuan-tuan dan puan sekalian, kerana kita berpegangan dengan perjanjian yang dimeteraikan oleh nenek moyang kita. 30% pada ketika itu yang berbangsa Cina, juga yang berbangsa India, yang berada dalam negara kita, yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, yang mereka datang daripada tanah besar. Tapi untuk mencapai kemerdekaan, demi mencapai kemerdekaan, demi menjaga keharmonian tuan-tuan dan puan sekalian, kita berikan hak-hak mereka. Pada masa yang sama, untuk mencapai kemerdekaan, raja-raja Melayu juga menetapkan hak-hak Islam, dan hak-hak Melayu itu tetap dipelihara dalam negara ini. Dan orang Cina kena ingat dalam negara ini, secara telus saya katakan di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, market mereka adalah orang Melayu. Siapa nak beli barang? Orang Melayu akan beli barang kepada mereka. Jadi sebagai pengguna, penjual, tuan-tuan dan puan sekalian, pembekal kena menghormati pengguna. Begitu juga pengguna, tuan-tuan, kita juga menghormati pembekal, sekiranya selama mana pembekal menghormati kita. Tapi sekiranya tidak berlaku penghormatan, tak diberikan penghormatan sesama kita, macam mana kita nak mengekalkan apa yang kita kecapi puluhan tahun tanpa rusuhan? Ya, berlaku kelemahan tahun 1969, 13 Mei, yang kita tak mahu berulang lagi, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita nak lupakan sejarah hitam tersebut. Dengan keamanan, dengan kedamaian yang kita kecapi sekarang. Tapi ada pihak bangkitkan dan api-apikan isu-isu yang berkaitan dengan bangsa, isu-isu yang berkaitan dengan agama. Isu kalimah Allah dilontarkan oleh siapa? Dilontarkan oleh siapa? Saya bukan kata kepada semua orang Cina jangan bimbang. Orang Islam agama yang memastikan hak-hak semua bangsa, semua agama terpelihara. Pasti. Tuan-tuan, di India tekanan diberikan ke atas umat Islam. Di China tekanan diberikan ke atas umat Islam. Di Singapura tekanan diberikan ke atas umat Islam. Tuan-tuan, di negara barat, di Eropah, di Amerika, tekanan diberikan ke atas umat Islam. Adakah kita di Malaysia memberikan tekanan kepada orang beragama Buddha? Tak. Adakah kita di Malaysia memberikan tekanan kepada orang beragama Kristian? Tak. Bahkan gereja yang terbesar, bahkan menjadi gereja terbesar di Asia, dibina di Selangor. Tokoh Buddha terbesar di Asia dibina di mana? Kelantan. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi ini perkara yang mesej yang saya nak sampaikan. Maknanya kita selama ini menghormati perbezaan antara agama demi menjaga keharmonian, demi menjaga kemaslahatan umum dalam negara kita. Dan kita minta juga bangsa-bangsa lain menghormati sensitiviti ini. Isu kalimah Allah dilontarkan oleh Lim Guan Eng untuk pecah belahkan umat Islam. Siapa yang bercakap? Lim Guan Eng sunyi sepi, tidak memberikan sebarang pandangan, tidak memberikan komentar setelah dilontarkan, setelah melihat umat Islam bangkit. Bercakapan sesama sendiri, antara PAS, dalaman PAS, antara PAS dengan PKR, antara Pakatan Rakyat dengan UMNO. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang mereka lakukan? Mereka berdiam diri. Adakah kita ingin teruskan hal seperti ini? Kita tak mahu. Sebab itu kita hulurkan tangan perpaduan. Tak apa kita hulurkan tangan perpaduan kepada PAS. Sambutlah huluran ataupun huluran tangan perpaduan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, agar kita dapat menjana ataupun dapat memperkukuhkan saf umat Islam dan seterusnya mengembangkan, mempertahankan Islam dalam negara ini. Jadi tuan-tuan, saya kira tak timbul isu kita nak resis, kita tak pernah resis. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita memberi hak kepada semua pihak. Kita memberi hak kepada masyarakat India, kita memberi hak kepada masyarakat Cina. Jadi orang Cina dalam negara ini tak perlu bimbang, orang Cina di Selangor tak perlu bimbang. Bahkan mereka perlu melihat, sekiranya sesuatu berlaku dalam negara ini, hak-hak orang Melayu tergadai, keseluruhan orang Melayu pasti akan kembali bersatu. Keseluruhan akan pasti bersatu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu satu. Yang kedua, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, isu institusi raja. Kita kena ingat sejarah kemerdekaan kita, antara fear factornya, antara penyebab utama kepada kemerdekaan kita yang membantu kemerdekaan negara kita adalah institusi raja-raja. Perlembagaan, susunan institusi raja-raja, persetujuan dan endorsementnya.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, institusi raja dalam negara kita adalah di tempat yang tertinggi yang menjaga hal ehwal agama secara khusus. Menjaga hal ehwal agama dan menjaga hak-hak Melayu secara khusus. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, puluhan tahun ini institusi raja tak pernah diusik. Tapi bila kita melihat politik baru yang dibawa, bermula daripada awal tahun 2000, tuan-tuan dan puan sekalian, politik baru yang dibawa pada hari ini adalah hatred, politik membenci. Dia buat bagi orang benci kepada pemimpin, buat bagi orang benci, dan akhirnya pada hari ini dia buat bagi orang benci kepada polis, dia buat bagi orang benci pada agensi kerajaan, dia buat orang benci pada SPR, dia buat orang benci pada SPRM, dia buat orang benci pada immigration, custom. Dia bagi orang benci semua kepada agensi kerajaan, pada universiti kerajaan. Yang terakhir pada hari ini dia nak buat bagi orang benci kepada institusi raja. Bila orang benci kepada institusi raja, tuan-tuan dan puan sekalian, hilang institusi raja dalam negara kita pada hari ini, apakah institusi yang mempertahankan agama kita? Tak ada. Tuan-tuan, kita kena ingat. Jadi mereka mula bangkit dengan seorang, baru tunjuk isyarat lucah kepada Pemaisuri Agung. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebiadaban dia. Saya kesian kepada orang yang seperti ini. Tapi saya tak kasihan kepada kebiadabannya. Kerana kebiadabannya wajar diajar, wajar dididik, tuan-tuan dan puan sekalian. Memberikan penghormatan kepada institusi beraja, yang mana dalam negara kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat, apa-apa isu kita akan akhirnya kembali kepada keputusan Raja Melayu. Jadi sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, saya melihat isu yang berlaku sekarang pada hari ini dengan tajuk kita pada malam ini, selamatkan akidah, satukan ummah. Tujuan kita berbincang, berdialog, maka saya nak buka lagi pada soalan-soalan di bawah selepas ini sekiranya ada, bukan bertujuan untuk menyalahkan mana-mana pihak, tetapi bertujuan untuk sedarkan diri kita. Saya baru-baru ini bertemu secara langsung dengan Mufti Masjidil Haram, Al-Syeikh Sulaiman As-Salumi, hafizahullah. Tuan-tuan, dalam Masjidil Haram kita berbincang, kita berdiskusi tentang isu politik di Malaysia. Saya berikan gambaran kepada beliau apa yang berlaku di Malaysia. Sebab ada orang kata, "Ustaz, mana boleh Ustaz dirujuk ulama luar? Ulama luar tak tahu apa tentang politik Malaysia." Saya kata dekat dia, bukan syarat nak beri fatwa dia mesti warga negara Malaysia. Syarat bagi fatwa adalah dia mendapat gambaran kepada apa yang dia nak keluarkan fatwa. Bila dia tahu tentang isu politik Indonesia, bahkan Mufti Masjidil Haram ni beberapa kali diulang-alik Malaysia, bahkan menziarahi melawat Perdana Menteri, bahkan diwawancarakan dalam utusan dan sebagainya. Jadi saya kebetulan, beliau adalah kenalan dan guru kami dulu, tuan-tuan. Jadi saya hubungi dia, kata dia free lepas maghrib, mai jumpa dengan dia. Kita sembang, kita berdua. Saya bertanya kepada dia secara terus, tanpa menamakan parti-parti. Saya tak bagi nama parti, nak pilih parti mana, A, B, kasih tak ada. Saya menceritakan kepada dia apa yang berlaku dari sudut penguasaan, dari sudut kepentingan Islam, dari sudut dominasi, dominannya dalam UMNO dan Barisan Nasional, juga DAP dan Pakatan Rakyat dan PAS, bagaimana. Saya tak sebut nama parti, saya sebut di sini agar kita semua faham. Jadi apa kata dia, tuan-tuan dan puan sekalian? Dia kata umat Islam akan gagal selama-lamanya kalau mereka tidak bersatu padu. Perpaduan sesama Islam itu perlu diutamakan. Dia kata ganjil pada hari ini orang mencari dalil untuk bersatu padu dengan kelompok yang anti dan benci kepada Islam. Cari dalil, bawa dalil Quran, boleh. Tuan-tuan, bukan soal boleh. Kata Allah dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Kamu tak akan berjumpa dengan kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Mereka berkasih sayang dengan kelompok yang mana kelompok ini membenci Allah dan Rasul. Tapi tuan-tuan, realiti yang berlaku pada hari ini, sesama Islam kita wujudkan kebencian. Aku benci kepada kau. Sesama Islam. Sesama orang bukan Islam, kasih. Pergi hari lahir bersedih. Siapa-siapa mesti tak kira lah. Jadi ini sebagai satu muhasabah. Sesama Islam kita membenci, sesama Islam kita menghina, keluarkan perkataan-perkataan kesat, doakan kehancuran dan sebagainya. Akan tetapi sesama bukan Islam, tuan-tuan, kita kasihi mereka.
Sewajarnya, tak apa nak baik dengan orang Islam. Islam tak pernah larang pun nak baik dengan dia, tak ada masalah. Tapi dengan orang Islam dan orang seakidah, sesyahadah, ini masalah yang berlaku pada hari ini, yang mana mufti menasihati. Beliau berkata akhirnya, saya tanya kepada beliau, hasil soalan sahabat-sahabat yang pergi dalam rombongan kita, Syekh dia kata, jadi kita nak pilih ni, kita nak undi, bagaimana kaedah nak mengundi? Kata dia, pilihlah kelompok ataupun parti yang mana boleh memberikan dan menjaga kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus. Bukan demi menjaga kepentingan individu tertentu, pribadi-pribadi tertentu, kepentingan orang tertentu, tapi kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umum, dan yang terpenting kemaslahatan Islam, agama Islam terjaga dan terpelihara dalam negara kita. Bayangkan sekiranya diberi mandat kepada golongan-golongan yang seperti ini, itu dalam sekalian, yang dominan dalam Pakatan Rakyat siapa? DAP. Sekiranya diberikan kepercayaan dan kuasa kepada mereka, mereka secara jelas nak jadikan negara ini yang kita pertahankan sebagai sebuah negara Islam. Kata mereka negara ini negara sekular. Satu. Kedua, mereka nak menjadikan negara ini negara pluralisme. Semua agama sama. Adakah ini yang kita redai dan kita ingin berikan kepada mereka peluang? Tuan-tuan, jangan bagi peluang. Ada orang kata, try test. Tuan-tuan, saya cakap mudah saja. Saya bagi analogi mudah saja. Contoh, tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh kita bagi. Satu tempat sekolah. Sekolah tu sekolah yang tak baik. Sekolah yang teruk. Orang cakap sekolah tu teruk. Orang cakap sekolah tak bagus. Kita ada anak 5 orang. Test dulu hantar habis itu, try test dulu. Siapa nak hantar? Hari ni orang nak hantar ke anak belajar, cikgu tuition pun pilih, study, tengok latar belakang dia, dia buat soalan periksa ke tidak, tanda soalan periksa ke tidak, cek semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu dalam isu tersebut. Tapi bila main dia, kita test tengok. Tuan-tuan, ini bukan soal test tak test. Ini soal jika kita berikan, kita berada di ambang kehancuran dengan apa yang mereka lakukan pada hari ini. Pecah belahkan umat Islam, pecah belahkan soft Islam, akidah Islam diperkotak-katikkan, agama Islam juga diketepikan dalam manifesto mereka. PAS tak berhak tuntut tentang Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, melainkan apa yang termaktub dalam perlembagaan sahaja. Yang lain tak berhak. Sebab DAP nak jadikan Malaysia negara sekular. Jadi saya tak mahu nak habaq, tuan-tuan pangkahlah ini, pangkahlah itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, balik fikir, lakukan istikharah, pilihlah sesuatu yang boleh memberikan kemaslahatan yang lebih besar kepada umat Islam, kemaslahatan yang lebih besar kepada umat Islam. Wallah. Ada soalan? Saya ambil mudah aja. Di tanah Arab ada sebahagian daripada ustaz-ustaz kita. Saya tengok kata, nak kata berhujah, saya tak pasti dia berhujah dengan cara yang bagaimana. Macam tak ada kaedah. Dia kata hujah di Timur Tengah, ulama-ulama Arab di Timur Tengah mengharuskan orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah di dalam Bible dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di tanah Arab penggunaan Allah itu satu penggunaan yang biasa dalam kehidupan. Sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Bukti dia Allah dah sebut dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila ditanya kepada mereka siapakah yang mencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Allah sendiri sebut, mereka akan menjawab Allah. Bahkan penggunaan kalimah seperti Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu jangan kita dengar lah. Cuma seperti Masya Allah, Wallah, Wabillah, Watallah, sumpah, biasa. Itu orang Kristian, orang Arab jahiliah pun seperti itu, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi masyarakat Arab dah faham. Mereka sebut kalimah Allah, mereka bukan mentauhidkan Allah. Mereka sebut kalimah Allah, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bila ditanya apa hukum orang bukan Islam guna kalimah Allah, ulama Timur Tengah menjawab harus, dia tak kata wajib. Pasti ada orang tanya saya, Ustaz, mana dalil dalam Quran yang mengharamkan orang bukan Islam guna kalimah Allah? Saya tanya dia balik, mana dalil dalam Quran yang mengatakan orang bukan Islam wajib guna kalimah Allah?
Mana ada dalil? Kedua, tak ada dalil. Bila tak ada dalil, hukumnya dia jadi harus. Bila harus, tuan-tuan dan puan sekalian, bila kata satu hukum tu harus, dia kena lihat keadaan persekitaran dan sekelilingnya. Yang mana keadaan persekitaran dan sekeliling menjadi pendesak kepada perubahan hukum tu. Bila kata harus, saat lagi dia boleh jadi haram. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, bila kita bercakap isu tersebut, saya nak cakap dalam konteks di Malaysia. Adakah orang bukan Islam selama ni menggunakan kalimah Allah biasa? Adakah Lim Puan A guna kalimah Allah di dalam rumah, di dalam tokohnya? Adakah Lim Kit Siang guna kalimah Allah biasa? Adakah orang bukan Islam yang lain menggunakan kalimah Allah? Sebut Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Tak guna pun, tuan-tuan dan puan sekalian. Bahkan dalam Bible mereka di Semenanjung ini tak pernah guna pun. Bahkan Lim Kit Siang, Lim Puan A, tuan-tuan dan puan sekalian, merupakan pejuang bahasa Cina, merupakan pejuang sekolah Cina. Kenapa tiba-tiba nak Bible bahasa Melayu? Tuan-tuan, jadi ini realiti di Malaysia. Bila kita katakan dalam konteks di Malaysia, kita kena raikan huruf keadaan di Malaysia. Mesti demi menjaga perpaduan umat Islam, demi menjaga agama umat Islam. Kita kena tutup ruang-ruang yang boleh membawa kepada syirik, ruang-ruang yang boleh membawa kepada pluralisme. Di AP pejuang pluralisme, semua agama sama. Sebab itu mereka nak tuntut penggunaan kalimah Allah bagi agama Kristian juga. Nah, abang kata sama. Adakah kita redha hal seperti ini berlaku? Adakah kita nak gereja-gereja nanti di sekitar Selangor ini tertampar di hadapannya Allah? Kita tak mau. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak mau. Adakah satu hari nanti kita nak anak-anak kita asuh nak hantar Ma'at Hafiz dan sebagainya, balik jadi ustaz dan sebagainya, ataupun anak kita orang Islam balik-balik rumah tiba-tiba dia pakai baju sandi Buddha, ada 3 tanda di dahi. Dia kata, Pak, apa sebab ni? Dia kata, Pak, tak ada masalah, Pak, si Islam, agama kan sama. Adakah padri-padri nanti dia nak anak-anak dia penat-penat dia ajak di gereja, di tarbiyah di gereja, tuan-tuan dan puan sekalian, balik-balik rumah pakai serban, pakai gembekan. Dia pun tak mau dan dia tak akan iktiraf perkara tersebut. Tapi ini adalah satu agenda. Sebab itu di zaman Nabi SAW, Nabi ini nak cerita, Nabi meraihkan keadaan dan cara berfikir masyarakat setempat. Dulu Baitullah, Kaabah ni dibina atas binaan Nabi Ibrahim. Dulu Kaabah sejarahnya. Kemudian berlaku runtuhan disebabkan banjir. Kaabah runtuh. Orang Arab jahiliyah dibina balik. Tapi dia keluarkan Hijr Ismail daripada Kaabah. Jadi terpisah kan. Nabi yang tengok peristiwa tersebut, Nabi tengok Kaabah dibina bukan atas struktur Nabi Ibrahim. Nabi berasa nak roboh. Tapi apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, kalau bukan kerana mudanya usia kaummu wahai Aisyah memeluk Islam, nescaya aku akan roboh Kaabah dan binanya semula atas binaan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tak roboh Kaabah sampai ke sudah. Maknanya Nabi meraihkan cara berfikir dan Nabi meraihkan realiti masyarakat Arab jahiliyah yang tak boleh terima Kaabah dia roboh. Macam tu juga kita di Malaysia. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak boleh terima dan kita tak biasa dengan penggunaan kalimah Allah bagi selain daripada kaum muslim dalam negara ni. Jadi sebab tu kita kena pertahankan. Kita kena pertahankan kalimah ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Bahkan kalau ikut kajian, benar-benar kajian, yang Bible yang menggunakan kalimah Allah ini, tuan-tuan dan puan sekalian, hanya Bible yang dikeluarkan daripada Lebanon. Bukan keseluruhan Bible Arab di Timur Tengah, tidak. Dikeluarkan daripada Lebanon. Tempat-tempat lain masih lagi menggunakan Al-Ab, Bapa. Masih lagi menggunakan Ar-Rabb, Tuhan. Bible yang keluar daripada Lebanon, Kristian daripada Lebanon, tuan-tuan masih tak ingat nama dia. Mereka yang menggunakan nama Allah. Di US, sebulan lepas, 2 bulan lepas mungkin, satu institut dia nak keluarkan Bible, dia nak buang daripada Bible perkataan Lord, perkataan God, perkataan Father. Dia nak gantikan dengan perkataan Allah. Mendapat tentangan daripada seluruh gereja Katolik di Amerika. Tak setuju pun. Vatican City, mana pernah ada memorandum nak guna kalimah Allah pun. Tapi pasal kau duk tak duk di Pulau Pinang ada elok,
Dibalik nak guna cadang guna kalimah Allah di dalam Bible, tuan-tuan dan puan sekalian, yang bercakaran sesama umat Islam, apa tujuan sebenarnya? Nak melihat umat Islam bergaduh sesama sendiri, melihat perpecahan di kalangan umat Islam, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian agenda mereka iaitu pluralisme. Pluralisme membawa kepada kesamarataan dalam semua agama yang tak boleh diterima oleh akidah Islam, oleh umat Islam. Siapa yang terima akidah pluralisme membawa kepada kekufuran. Bukan ia isu yang kecil, isu yang sangat besar. Wallahu a'lam. Tetapi usaha insya-Allah kita boleh lakukan, dan sebenarnya ilmu Pertubuhan Ilmu Malaysia kita lebih banyak aktif melalui internet. Dan kita ada viewers kita, kalau dihitung keseluruhan viewers kita yang menonton kita punya video-video secara keseluruhan hampir 2 juta. Okay. Dan video-video yang dalam program-program kita, yang mana kita program ceramah dan sebagainya, siri-siri menjawab isu-isu semasa, isu-isu akidah. Kalau dilihat dalam YouTube ada viewersnya, ada yang 8,000, ada yang 10,000, ada yang 100,000, bergantung kepada isu dan jodol-jodol yang diberikan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apapun, terima kasih atas cadangan tersebut, dan insya-Allah kita akan usahakan agar perkara-perkara perbincangan isu akidah diketengahkan dan diberikan perhatian serius. Sebab bukan bertujuan untuk menghadapi PRU semata-mata. Kita tak mahu semangat seperti ini hanya datang ketika nak pilihan raya. Sebaliknya kita nak kekalkan semangat nak mempertahankan Islam, semangat nak mempertahankan akidah, seruan kepada perpaduan ini sepanjang zaman. Kerana ini adalah usaha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita bercakap akidah sahabat Nabi, kita bercakap contoh sahabat Nabi, maka saya kira usaha-usaha mereka untuk satu padukan umat Islam perlu kita titik beratkan dan kita jadikan contoh dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya kira sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya tidak ada apa-apa lagi, ya ada salah. Last. Belakang. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Wan Syukrini, Wan Saudi dari Taman Puncak Jadian. Kalau untuk nama Ustaz, datuk saya dulu adalah ahli tegak pas lah. Contohnya dekat rumah dia ada gambar Datuk Ni Aziz, apa semua, rumah Khadijah semua. Dan ayah saya pun menyokong PAS juga. Dan jadi rahsia dia, anak dia Sukarno. Maknanya PAS tambah PAS jadi positif. Okey, soalan saya terusah ya. Ada ni, sejak bulan ni ada pemimpin PAS yang mengangkat ahli komunis. Ahli Khomeini. Komunis, PKM, Parti Komunis Melayu. Oh, komunis. Sebagai pejuang. Apa pendapat Ustaz? Pejuang. Yes. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira nak terang benda yang macam ni, benda yang kita jelas. Bila kita dah baca dalam sejarah, sejarah ni bukan sesuka hati untuk kita ubah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ahli komunis yang dimaksudkan saya yakinlah siapa? Mat Indra, ada orang lain. Itu yang cuba dipertahankan. Saya kira tokoh yang mempertahankan ataupun yang mengangkat Mat Indra sebagai tokoh kemerdekaan, tuan-tuan dan puan sekalian, beliau sendiri pun masih diragui pegangannya. Sama ada Syiah ataupun Ahli Sunnah. Dia orang kata lah, dia kata lah. Masih diragui pegangannya. Saya nak tekankan di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, isu komunis sangat clear. Isu komunis sebagai pemberontak dalam negara ini, ataupun kita namakan khawarij dalam negara ini, sangat clear. Menentang kepada pemerintah Islam yang sah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak kira bergerak dalam mana-mana kelompok pun, tuan-tuan, ini adalah pemikiran dan ideologi khawarij. Jadi tak hairanlah apabila ada orang-orang yang seperti ini menyokong gerakan yang seperti itu. Mengapa? Tuan-tuan dan puan sekalian, kerana ideologi khawarij berada bersama-sama dengan mereka. Pemikiran tu. Saya sebut di sini Syiah. Syiah ni sebenarnya pemikirannya pemikiran khawarij. Apa asas kepada pemikiran khawarij? Asasnya adalah mengkafirkan umat Islam. Bila timbul kafir mengkafirkan umat Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, dia akan membawa kepada perpecahan. Dan itu yang Syiah lakukan di Timur Tengah.
Sebab itu kita di sini jangan hanya melihat Syiah itu berbeza pendapat, salah faham dalam bab-bab tertentu sahaja. Salah faham terbesar Syiah dua perkara. Pertama, akidah. Paling besar, akidah. Kedua, tuan-tuan dan sekalian, politik. Politik. Politik Syiah, politik Khawarij, kafirkan orang. Politik Syiah, tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana cara mereka berpolitik? Mereka tidak akan mengiktiraf mana-mana pemimpin Islam, mana-mana pemimpin Sunni, selama mana pemimpin mereka tak ada kuasa. Selama mana mereka tak ada kuasa, mereka bertaqiyah. Taqiyah ni maksudnya munafik, menyembunyikan kebencian mereka, melahirkan kesukaan, kerakyatan, demi menaikkan majoriti yang ada di sekeliling mereka. Tetapi bila mereka mendapat kuasa, lihat apa yang berlaku di Iraq, lihat apa yang berlaku di Iran, lihat apa yang berlaku di Syria. Walaupun 10% sahaja Syiah di Syria, tetapi oleh kerana pemimpinnya Syiah, tuan-tuan dan puan sekalian, apa dilakukan kepada kaum muslimin? Dibunuh hidup-hidup, ditanam. Tetapi ada pemimpin di sini yang sanggup pergi menziarahi kerajaan Syria, menyatakan sokongan kepada kerajaan Syria yang jelas kekejamannya. Di situ kita ragui akidah beliau. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi tak heran orang seperti ini menyokong komunis, kerana akidahnya sendiri pun kita ragui. Jadi sidang hadirin, saya kira umat Islam pada hari ini, saya kira kita tak buta sejarah. Kita boleh mengkaji, kita boleh meneliti, kita boleh menganalisa. Bila kita nak bercakap tentang kemerdekaan, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak nafikan ramai ada pandangan-pandangan masing-masing tentang isu kemerdekaan. Tapi kita bersepakat dan bersetuju bahawasanya yang berusaha sampai ke akhir kita mencapai kemerdekaan siapa? Kalau bukan siapa? UMNO dan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan sekalian, yang berusaha walaupun bertukar parti, bertukar nama dan sebagainya, tapi kita katakan itu adalah asas kepada kemerdekaan yang kita kecapai pada hari ini. Jadi sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, saya minta kita pada hari ini berikanlah sokongan kepada pihak yang mampu memastikan kemaslahatan agama kita itu terjamin, pegangan agama kita itu terjamin, pemikiran umat Islam tidak diganggu dengan doktrin-doktrin dan ideologi-ideologi yang membawa kepada perpecahan. Pemikiran seperti Khawarij kita kena tolak, pemikiran seperti Syiah kita kena tolak. Sayangnya PAS menerima kedua kelompok ini di dalam parti mereka. Kerana itu pada hari ini parti dalam isu dalaman mereka tak berkesudahan dan tak selesai sampai ke hari ini. Jadi saya kira cukup dulu setakat itu. Satu soalan lagi Ustaz, boleh Ustaz? Iyalah. Boleh Ustaz? Boleh. Minta komen Ustaz tentang taksub kepada pemimpin, sehingga kadang-kadang pemimpin yang mana berdoa lah? sini Ustaz? Kat pokok ni. Oh sini. Saya tak ada sana. Okey. Taksub kepada pemimpin Ustaz, sehingga kan kadang-kadang pemimpin keluar kenyataan itu memang Ini ta'assub ini sebenarnya boleh dikikis dengan akidah yang benar, berasaskan ilmu yang benar. Ilmu, kita kena ada ilmu. Kalau tidak kita tak boleh kikis asabiyah, tak boleh kikis ta'assub. Asabiyah ini yang dicerca oleh Nabi SAW seperti yang saya sebutkan tadi adalah kita mempertahankan sesuatu kaum dalam melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Pertahan, ada orang Melayu kita buat maksiat, oh tak kira, dia benar. Kalau katakanlah Perdana Menteri ada buat tersilap tersalah, tak kira dia benar. Tak boleh. Salah. Tok Guru ada buat salah, tak boleh. Dia Tok Guru, mana boleh kita salah? Tak boleh. Salah. Kalau kalian bersikap sedemikian, itulah asabiyah yang tercela dan dicela di dalam Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita bimbang pada hari ini. Apabila kata-kata si fulan, kata-kata pemimpin tertentu, tuan-tuan dan puan sekalian, disifatkan sebagai tak boleh disangkal, kena diterima secara mutlak, kononnya atas nama memberikan wala. Bahaya. Sebab kita kena ingat hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bila dia berkhutbah di atas mimbar, tuan-tuan, dia berkhutbah dalam keadaan muka dia macam takut-takut, sampai seorang lelaki bangun ketika mana dia khutbah lalu mengkritik dia berhadapan, maka nampak cahaya dan seri di wajahnya. Habis khutbah dia panggil lelaki tadi. Orang tanya dia, pasal muka kamu bila lelaki tu kritik macam gembira, macam seronok.
kritik dia. Dia kata tak, dia kata sesungguhnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan pemimpin yang tak dikritik, tuan-tuan dan puan sekalian, pemimpin yang tak dikritik, yang tak ditegur, mereka ini akan melompat masuk ke dalam neraka seperti kera-kera dan buruk-buruk. Jadi sewajarnya pemimpin agama dalam Barisan Nasional ni dia kena berbangga dia dikritik. Moga-moga dia tak termasuk dalam hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi gambarkan pemimpin yang tak dikritik, tak izin dia kena dikritik. Tuan-tuan, seperti kera yang terjun ke dalam neraka jahannam. Jadi ini sewajarnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar kritikan, memperbetulkan kesilapan dan kesalahannya, mengakui kesilapan, memohon kemaafan. Ini yang kita inginkan. Tapi kalau tak mau mengaku salah dalam sejarah, saya salah ni, tak dengar lagi itu. Alangkah baik dan mulianya mengakui kesilapan dan kesalahan kita manusia. Sebab itu kita bimbang bila ada sampai orang mengangkat dia sampai kena jadi macam Nabi. Satu. Lepas tu ada pula orang angkat satu lagi pemimpin ni, Imam Mahdi pula. Tuan-tuan dan puan sekalian, ni macam mana boleh berlaku dalam hal yang seperti ini, yang mana saya tak dengar dan saya tak lihat komen-komen daripada golongan-golongan ataupun pihak-pihak yang pro menyokong mereka. Tak ada komen pun, diam sunyi sepi. Tapi kalau ada pemimpin UMNO tersebut macam tu, tuan-tuan, yang nak menjawab ni, saya siapa betul lah, saya kata salah. Kita tak kata betul. Jadi ini perkara yang perlu diterima. PAS kena terima, PKR kena terima. Seperti mana UMNO juga kena terima. Kalau salah kita kena terima teguran dan kritikan. Kerana asas agama kita ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Tuan-tuan, kalau Nabi kita yang bebas daripada kesalahan dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan agama, pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma, ketika Nabi terlupa akan temu janji Nabi dengan sahabat Nabi yang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum. Allah turun surah Abasa wa Tawalla, tegur Nabi SAW. Kalau Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala yang maksum, apatah lagi kita pada hari ini. Kita pergi samakan Nabi dengan orang lain, tapi kita berlagak macam kita Nabi. Ini masalah ada. Jadi saya minta bermuhasabah lah tuan-tuan dan puan sekalian. Pemimpin yang seperti ini perlu diberikan pengajaran kepada mereka. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat kepada Syekh Halim. Usaha mereka lakukan mudah-mudahan dapat mencelikkan mata pemimpin-pemimpin mereka dan ahli-ahli mereka yang masih lagi terangkum dalam pemikiran mereka asabiyah, ketaksuban secara membuta tuli. Wallahu a'lam. Jadi terima kurang kata bahasa, saya mohon maaf tuan-tuan sekalian. Semoga apa yang kita dapat pada malam ini dapat sama-sama kita manfaatkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Satin kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini dan menganjur program yang saya kira bilang gemilang ini bersama-sama dengan tuan-tuan dan sekalian. Juga terima kasih kepada tuan-tuan dan sekalian sudi budo mendengar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.